Taib. Yang kelima, Nabi Muhammad boleh menjadi contoh yang terbaik kepada orang ramai sebagai seorang suami yang berkahwin. Jesus kalau ikut dakwaan orang Kristian tak boleh jadi contoh sebab Jesus tak berkahwin. Macam mana nak contoh suami? Dia tak boleh jadi contoh sebagai seorang bapa sebab tak ada anak. Dia tak boleh jadi contoh sebagai seorang atuk sebab tak ada cucu. Berkaitan dengan atuk ni tuan-tuan, saya keluar lari tajuk sikit. Tengok macam mana anak muda. Bang, anak muda ni, cucu Nabi siapa bang? Siapa cucu-cucu Nabi? Pernah dengar? Masih sekolah ke dah kerja? Dah resign kerja? Dah kerja lah. Okey bang, siapa cucu Nabi? Hasan, Husin, Ali bin Abi Talib ke Ali bin siapa? Ali bin Abi Talib bapa Hasan dan Husin. Ada lagi cucu Nabi? Cucu Rasulullah. Kita tanya orang sini pula. Bang, cucu Nabi siapa? Ingat dua je. Ingat dua ke hanya ada dua? Beza tu. Ingat dua atau dua? Siapa cucu Nabi? Hasan Husin. Saya yakin majoriti yang ada kat sini percaya cucu Nabi Hasan dan Husin. Betul ke betul? Saya tak pastilah ibu-ibu yang ada. Ramai yang percaya cucu Nabi Hasan dan Husin. Is it true cucu Nabi Hasan dan Husin? Ketika mana Nabi Muhammad SAW diambang kewafatan, di saat dia nak wafat, kalimah yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi apa dia? Ummati, ummati. Biasa dengar kan? Ummati, tuan-tuan. Nabi Muhammad seorang yang perhatian dengan masyarakat. Nabi Muhammad perhatian dengan umatnya. Sebab itulah walaupun di saat nak mati, Nabi Muhammad sebut ummati, ummati, ummati. Dan Nabi wafat di atas ribu Fatimah. Betul ke ni tuan-tuan? Ini penipuan sejarah tuan-tuan. Benda itu tak berlaku. Demikian. Bukan itu kalimat terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bukan wafat di atas ribu Fatimah. Nabi Muhammad wafat di rumah Aisyah di atas ribu Aisyah. Kenapa timbulnya Fatimah kat sini? Kenapa timbul? Inilah dalang sebalik apa yang berlaku ialah orang Syiah cuba nak kelabukan mata kita. Nak kedepankan Fatimah yang mendapat kelebihan, bukan Aisyah, sebab mereka tak suka pada Aisyah. Demikian juga cucu Nabi, anak Fatimah, siapa dia? Hasan dan Husin. Yang dikedepankan cucu Nabi Hasan dan Husin, Hasan dan Husin. Itu saja. Apakah benar itu saja cucu Nabi? Bahkan orang Syiah mendakwa kami adalah mazhab Ahlul Bait dan Ahlul Bait adalah cucu Nabi Hasan dan Husin. Tuan-tuan, Nabi ada berapa orang anak? Berapa orang anak Nabi? Nama bang? 7. Ada lagu tu kan? Nabi ada 7 orang anak. Okey. Nabi ada 7 atau 8. Setengah pendapat menyatakan 7. Setengah pendapat menyatakan 8. Kenapa 7? Kenapa 8? Anak lelaki Nabi yang pertama Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Tahir ataupun Tayyib. Yang keempat Ibrahim. Okey. Yang perempuan paling tua Zainab. Yang kedua Ruqayyah, Kulthum, Fatimah. Jadi 8 ke 7? 8 kan? So kenapa 7? Setengah pendapat menyatakan Qasim yang pertama, Abdullah, Tahir nama lain Tayyib,
kemudian Ibrahim. Senang mendapat menyatakan bahawa Tahir, Tayyib dan Abdullah adalah merupakan insan yang sama. Jadi pendapat menyatakan 7 ataupun 8. Keempat-empat anak Nabi ini wafat sewaktu kecil. Manakala Zainab berkahwin dengan Al-As. Dan Zainab memiliki 2 orang anak hasil perkahwinan dengan Al-As, iaitu Ali. Betul bang, Ali, tapi bukan Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Al-As. Yang kedua ialah Ummamah binti Al-As. Dan Ali bin Al-As turut serta dalam pembukaan kota Mekah. Rasulullah dokong di atas bahu Rasulullah SAW dikala mana berada di pembukaan kota Mekah. Ketika itu umur beliau 14 tahun. Namun bang, ada orang kata sejarah menyatakan bahawa yang didokong Nabi itu ialah Ali bin Abi Thalib, bukan Ali bin Al-As. Siapa yang umur 60 tahun kat sini? Ada? Azan? Oh, nak azan. Okey. Azan dulu. Kita berhenti azan dulu. Azan si minum dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammad Rasul. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. Sayyidina Muhammad. Taib. Ada siapa yang umur 60 tahun kat sini? Ada? Ramai ya? Agak-agaklah Nabi yang berumur 60 tahun, ketika itu umur Ali sudah menjangkau dekat 30 tahun. Ada yang mintakan lebih kurang 28 atau 32 tahun. Takkan Ali yang Nabi nak dokong atas bahunya umur 30 tahun? Anak kita umur 30 tahun, atuk-atuk nak dokong? Memang tak kena. So, definitely the person yang didokong oleh Nabi itu bukan Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Ali bin Al-As. Orang Syiah kata tak, Ali bin Abi Thalib. Sebab nak dapatkan kredit. Seperti mana orang Yahudi menyatakan bahawa anak Nabi Ibrahim yang disembelih ialah Nabi Yaqub. Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Sebab dia nak dapatkan kredit peristiwa itu. Dan datang pula orang Islam kata, khilaf kalangan ulama, Nabi yang disembelih siapa? Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak? Sebenarnya bukan khilaf, tak ada khilaf.
Orang Yahudi yang cuba nak dapat kredit. Same thing tadi. Tak ada khilaf siapa yang didukung. Bukan Ali bin Abi Talib, cucu Nabi Ali bin Al-As. Dan Ali bin Al-As ini hidup sampai wafatnya Rasulullah SAW. Dan dia turut serta dalam peperangan Yarmuk. Dan dia syahid dalam peperangan Yarmuk. Sehingga ketika mana itu umur beliau menjangkau 22 tahun. Tapi tuan-tuan, saya yakin ramai di kalangan kita yang tak pernah dengar tentang cucu Nabi yang bernama Ali bin Al-As ini. Seolah-olah kewujudan beliau tidak ada kesan pada dakwah Islam. Seolah-olah dia tak ada sumbangan pada dakwah Islam. Yang kita digeduk gembar-gemburkan ialah Hasan Hussein. Nak tahu, nak gambaran tuan-tuan, bahawa sejarah kita peringkat awal ni ditulis oleh ramai orang-orang Syiah. Nanti saya buat contoh yang lain yang lebih teruk lagi. Taim Umamah anak Al-As, anak Al-As yang akhirnya berkahwin dengan Sayyidina Ali selepas kewafatan Fatimah. So Ali berkahwin dengan anak Nabi, Ali juga berkahwin dengan cucu Nabi. Ni keluarga 69 yang Pirali buat tu dah ada dulu tuan-tuan. Kemudian Uthman bin Affan berkahwin dengan Ruqayyah dan juga Kulthum. Ketika wafat isteri yang kedua, Kulthum, Rasulullah berkata, wahai Uthman, kalau aku ada anak perempuan yang lain, akan ku kahwinkan dia dengan kamu juga Uthman. Sayangnya Rasulullah pada menantunya Uthman bin Affan. Uthman ni seorang manusia yang unik tuan-tuan. Seorang yang dihormati oleh kawan dan juga musuh-musuh Islam. Orang Quraisy, kafir Quraisy menghormati Uthman. Bukan hanya Uthman dihormati oleh manusia tuan-tuan, bahkan Uthman, para malaikat malu dengan Uthman. Akhlak yang dimiliki oleh Uthman. Dan perkahwinan daripada Uthman ini lahir cucu yang bernama Abdullah bin Uthman. Dan Abdullah bin Uthman sempat menjadi guru pada para tabi'in. Di antara tabi'in yang belajar dengan Abdullah bin Uthman ialah Imam Syiah yang keempat, Ali bin Zainal Abidin, yang diagung-agungkan oleh Syiah sebagai imam yang keempat. Tapi kenapa tidak digembar-gemburkan tentang Abdullah? Kemudian anak Fatimah yang pertama siapa dia? Saya yakin tuan-tuan akan sebut Hussein. Betul? Anak Fatimah yang pertama bukan Hussein. Anak Fatimah yang pertama ialah Kulthum. Nabi ada anak nama Kulthum. Ada cucu juga bernama Kulthum. Dan akhirnya Kulthum berkahwin dengan Umar Al-Khattab. Umar bapa mertua Nabi. Umar bapa mertua Nabi. Tadi tengok isteri Nabi kan, salah seorang anak Umar. Dalam masa yang sama, Umar berkahwin dengan cucu Nabi. Betul-betul keluarga nombor 9. Kemudian Hasan lahir setahun sebelum pembukaan kota Mekah. Dan Hussein lahir tahun yang ke-9 Hijrah, setahun sebelum wafat Nabi. Hasan dan Hussein tak kenal pun ataupun tak nampak pun wajah Nabi. Bukan tak nampak, tak cam pun wajah Nabi. Tak boleh bayangkan. Tuan-tuan bayangkanlah, anak setahun, kalau ada orang ni, bapa dia meninggal, sedangkan anak dia setahun, boleh cam tak? Tuan-tuan ingat, orang yang tuan jumpa masa umur 3 tahun, boleh ingat lagi? Mungkinlah umur 6 tahun kita boleh ingat, umur 3 tahun kita tak ingat. That's why Hasan dan Hussein tak ingat muka Rasulullah SAW. Nak gambarkan mereka ni terlampau kecil. Tetapi orang Syiah duk kedepankan Hasan dan Hussein. Itu seolah-olah itu je cucu Nabi. Dan kalaulah Nabi ambil berat hanya Hasan dan Hussein, Nabi tak boleh jadi contoh sebagai atuk yang terbaik. Tapi sehakikat sebenarnya tuan-tuan, Nabi sayang pada
semua cucu-cucunya. Nak gambarkan di sini ada cucu-cucu Nabi yang dipinggirkan oleh orang ramai. Di antara orang Syiah. Dan kita yang belajar sejarah ni, belajar tulisan orang Syiah dan kita ikut apa yang orang Syiah tulis. Okey. Last kali bab ni. Tuan-tuan sekalian, orang Syiah cukup marah pada Muawiyah, betul? Dan antara tohmahan pada Muawiyah ialah Muawiyah adalah orang yang pertama memperkenalkan sistem beraja dalam Islam. Ini yang kita belajar dalam sejarah Islam. Ini yang saya belajar dalam sistem pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia dulu, masa yang 4, yang 5. Itu yang kita belajar. Tapi ini penyelewengan fakta, tuan-tuan, yang banyak kita disalah ertikan. Muawiyah seorang penulis wahyu. Muawiyah seorang yang dimuliakan oleh Nabi. Bagaimana kita belajar sejarah dan kita kutuk-kutuk Muawiyah. Berlakunya perjanjian di antara Hasan dan Husain selepas Ali jadi khalifah, Hasan dilantik jadi khalifah. Tapi ketika itu sudah berlaku perbalahan di antara Muawiyah dengan Ali. Akhirnya Hasan withdraw dan bagi tugas ini pada jawatan ini pada Muawiyah. Dan berlakunya treaty, perjanjian di antara mereka berdua, bahawa sekiranya lepas Muawiyah jadi khalifah, jawatan itu hendaklah dipulangkan pada Hasan. Okey? Kemudian selepas Hasan jadi khalifah, jawatan itu hendaklah dikembalikan pada Yazid. Bila selepas Yazid jadi khalifah, jawatan itu hendaklah dikembalikan pada Husain. So ini turutan yang ada. Namun, tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan berada di tempat Muawiyah, ketika mana tuan-tuan jadi khalifah, yang sepatutnya mengganti ialah Hasan, tetapi Hasan mati terbunuh sebelum Muawiyah meninggal. Jadi siapa yang patut jadi ganti ataupun pengganti Muawiyah? Siapa dia? Jelas tak apa yang saya tanya ni? Perjanjian lepas Muawiyah Hasan, lepas Hasan Yazid, lepas Yazid Husain. Tetapi sebelum Muawiyah meninggal, Hasan dah mati dulu. Jadi siapa yang Muawiyah perlu lantik? Siapa dia? Yazid lah. Jadi apa masalahnya? Kemudian bila Yazid menjadi khalifah, Husain mati. Jadi kenapa nak salahkan Ahli Sunnah wal Jamaah? Kenapa tak lantik Hasan dan Husain? Sebab mereka dah meninggal dunia sebelum terlantik. Tapi benda ini dibesar-besarkan oleh Syiah, menyatakan bahawa Yazid kaki perempuan, kaki mabuk dan sebagainya. Muawiyah ni hatta keluar satu hadis, tuan-tuan, idza ra'aital Muawiyah yakhtubu 'alal mimbar faqtulhu. Kalau kamu nampak Muawiyah berkhutbah di atas mimbar, bunuh dia. Ini satu jelas hadis palsu. So, just sentuh tadi tentang cucu Nabi. Okey. Patah balik. Saya ada masa 5 minit lagi. Persoalan berikutnya, apakah benar Nabi Isa? Apakah benar Nabi Isa tidak berkahwin? Apakah benar Nabi Isa tidak berkahwin? Dan saya yakin tuan-tuan belajar sejarah Nabi Isa tak berkahwin. Betul ke betul? Betul. Untuk maklum tuan-tuan, tidak ada nas dalam Al-Quran secara direct yang menyatakan Nabi Isa tidak berkahwin. Semua. Number 2, ada nas dalam Al-Quran yang secara umum bagi tahu bahawa Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad ada isteri-isteri. Okey. Kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguhnya kami telah mengutuskan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum kamu, wahai Rasulullah. Wa ja'alna lahum azwaja, dan kami telah menjadikan mereka ini ada azwaj, isteri-isteri. Wa zurriyatan, dan anak pinak.
wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah, dan tidak ada mana-mana nabi yang membawa dalil dan bukti kitab-kitab melainkan dengan izin Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi Isa datang selepas Nabi ke sebelum Nabi? Sebelum Nabi kan? So Allah generalizekan bahawa rasul-rasul sebelum Nabi ada isteri-isteri. Dan Al-Quran ini tidak memberikan pengecualian ataupun dalam bahasa Arab istithna. Kalau ada pengecualian, walaqad arsalna rusulan min qablika walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan illa Isa ibn Maryam. Itu kalau ada pengecualian. Wahai Nabi Muhammad, kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu dan mereka memiliki isteri-isteri dan anak pinak melainkan Nabi Isa yang tak pernah kahwin. Itu tak disebutkan. So ayat ni secara general menyatakan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad ada isteri. Saya sebutkan tadi ya, Al-Quran tidak menyebutkan langsung Nabi Isa tak ada isteri. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan secara umum Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad ada isteri. Nombor 3, ramai pengkaji-pengkaji Kristian menyatakan bahawa Jesus berkahwin. Bahkan ada 2 orang isteri. Isteri yang pertama Maria Manggala, isteri yang kedua Lydia. Tentang Maria Manggala, ada Injil yang baru ditemui di Turki. Dan Injil ini bukan termasuk Injil 4, Matthew, Mark, Luke dan John. Untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 325 Masihi, ketika mana berlaku The Council of Nicaea, conference di Nicaea, pada tahun 325 Masihi, Nicaea berada di Turki. 376 bishop datang seluruh dunia membincangkan tentang akidah agama Kristian. Dan mereka membawa lebih pada 70 Injil yang ada. Tetapi dalam konferensi itu hanya menerima 4, Matthew, Mark, Luke and John. 4 saja. Yang lain perlu binasakan, antaranya yang tuan-tuan biasa dengar, Injil Barnabas. Tetapi the lost gospel just found years ago was written in that gospel bahawa Jesus claim Maria Manggala my wife, written oleh isteri saya. Kesemuan daripada Bible. Dalil yang kedua daripada Bible sini menjelaskan bahawa Maria Manggala datang biasa bertemu Jesus, membawa minyak, diurapkan di badannya, di kepalanya dan diurut sapu kakinya dan diurut. Sebelum diurut, Maria Manggala mencium Jesus. Ini adalah adat orang Yahudi yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suami. Bagaimana Maria Manggala, seorang wanita ajnabi, boleh melakukan demikian kepada Jesus yang seorang kuat beragama Yahudi ketika itu, kalau bukan isterinya? Sebab itulah tuan-tuan, ramai pemimpin Kristian menyatakan, no, Jesus was married. And he has children. He had children. And he had 2 wives, Maria Manggala and Lydia. The key point nak bagi tahu pada orang Kristian, wahai Christian brother, you blame our prophet has so many wives. Dalam masa yang sama, kamu tengok, kamu boleh terima nabi-nabi yang lain juga ramai isteri. In the other hand, kamu blame Nabi Muhammad ada ramai isteri. In the one hand, you blame Nabi Muhammad memiliki ramai isteri, tetapi dalam masa yang sama kamu tak tengok nabi-nabi yang lain. Dalam masa yang sama kamu menyatakan bahawa Jesus tidak pernah berkahwin, tetapi ramai ulama-ulama Kristian sendiri menyatakan Jesus pun berkahwin, bahkan berpoligami. So, hujah kamu sebenarnya patah balik pada diri kamu sendiri. Yang 11. Saya ingat kembali tuan-tuan, ini bukan soalan saya pada orang Islam ya. Saya bawa soalan orang Kristian.
Dan soalan yang ke-12, soalan yang ke-11 yang agak panas, lebih panas. Muhammad seorang pedofilia. Muhammad was a pedophile. Berkahwin dengan Aisyah ketika mana Aisyah berumur 6 tahun. How could you accept your prophet married with somebody only the age of 6 years old? Macam nak jawab? Kita sambung siaran akan datang, tuan-tuan. Kalau Allah panjangkan umur. Kalau Allah panjangkan umur, kita jumpa lagi. Sekadar ni, mohon maaf atas kelemahan, kekurangan yang ada. Cuma saya sebutkan tentang cucu-cucu Nabi ni, tuan-tuan. Pelajari lebih dalam, pelajari lebih detail. Jangan kita menzalimi cucu-cucu Nabi yang lain dengan menganggap bahawa cucu Nabi hanya 2 orang, sedangkan Nabi ada cucu yang lain. Jangan menganggap bahawa Nabi hanya mengambil berat pada Hasan dan Husain, seolah-olah Nabi Muhammad tidak pandai menjadi atuk yang baik. Nabi Muhammad ambil berat semua cucu-cucunya yang ada. Bahkan cucu-cucu baginda memberikan sumbangan yang besar pada dakwah Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Naam, ada soalan? Ada soalan? Ya. Okey. Okey, mana cucu-cucu Rasulullah, lelaki Ali radhiyallahu anhu. Abdullah, Ali betul Ali radhiyallahu anhu, tapi jangan salah faham Ali bin Abi Talib. Okey. Yang ini Abdullah betul, Abdullah bin Uthman, Ali bin Al-As, Al-Hasan, Al-Husain, Yahya, Muhammad. Ini saya cek balik. Yahya daripada, maksudnya ada yang lain lah, yang perempuan lah. Ummah, Ummu Kalthum, Zainab, Ruqayyah. Okey. So, ada cucu yang lain daripada anak yang lain. Okey, tak apa. InsyaAllah mungkin dalam kelas yang lain saya akan bincangkan lebih detail. Cuma nak bagi tahu pada tuan-tuan semua bahawa cucu-cucu Nabi bukan Hasan dan Husain. Supaya kita jelas ya. Ya. Ramai lagi cucu Nabi yang kita kesampingkan. Alhamdulillah poster dekat luar, tapi kita tak perasan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.